Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 46. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula ayat 47 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah Ta'ala. Baik, ayat-ayat Allah Ta'ala yang akan kita bahaskan ni masih lagi menjelaskan tentang orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang telah diberikan kitab, berimanlah kamu dengan apa yang telah kami turunkan, iaitulah Al-Quran, yang mengesahkan kitab-kitab yang ada pada kamu, sebelum kami menyeksa dengan menghapuskan bentuk muka kamu, sehinggakan kamu berubah menjadi rata, tidak bermulut, berhidung dan bermata. Lalu kami menjadikannya sama seperti rupa sebelah belakangnya, atau kami melaknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang dari kaum mereka, iaitulah kaum Yahudi yang telah melanggar larangan bekerja pada hari Sabtu, dan ingatlah perintah Allah itu tetap berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala, pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang telah diberi kitab. Siapakah yang dimaksudkan dekat sini? Yang dimaksudkan dekat sini ialah minal Yahud wan Nasara, iaitulah daripada kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kerana mereka telah menerima kitab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita membaca Al-Quran, Allah Ta'ala sering memanggil mereka dengan Ahlul Kitab. Apabila kita hitung, ada sebanyak 12 kali Allah Ta'ala memanggil mereka dengan panggilan Ahlul Kitab. Kenapa Allah Ta'ala panggil mereka dengan Ahlul Kitab? Ada dua sebab kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, annallaha arada ayyu'azzimahum wa ayyadhkurahum bi annahu a'tahumul kitab. Yang pertama, Allah Ta'ala hendak memuliakan mereka dan mengingatkan mereka bahawa Allah telah beri kepada mereka kitab. Yang kedua, wa bi annahu unzila ilaihimul kitab fa'alaihim ay ya'malu bima fihi. Kemungkinan yang kedua kenapa Allah panggil mereka dengan Ahlul Kitab, oleh kerana mereka telah menerima kitab daripada Allah,
maka wajiblah mereka untuk mengamalkan apa yang ada dalam kitab mereka itu. So, oleh kerana itulah Allah Ta'ala memanggil mereka dengan Ahlul Kitab. Baik, dalam ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang telah diberi kitab. Ini maksudnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Aminu bima nazzalna, berimanlah kamu terhadap apa yang telah kami turunkan. Maksudnya apa? Al-Quranul Karim. Ayyu'minu birrasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma anzalallahu alaihi minal Qur'anil azim. Hendaklah kamu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepadanya. Jadi pada ayat ni Allah Ta'ala perintahkan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, supaya beriman kepada Al-Quran. Dan ayat Allah Ta'ala ni menjadi salah satu bukti bahawa apabila Al-Quran telah diturunkan Allah Ta'ala, maka syariat yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya sudah tidak berlaku lagi ataupun telah dimansukh oleh Al-Quran. Maka Allah perintahkan mereka supaya beriman kepada Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk beriman kepada Al-Quran? Musaddiqan lima ma'akum. Kerana Al-Quran ni ialah kitab yang Allah turunkan yang membenarkan apa-apa yang ada dalam kitab mereka. Jadi Al-Quran yang diturunkan Allah Ta'ala tu bukan mengingkari apa yang ada dalam kitab mereka, malah membenarkan, mengakui apa yang telah ada di dalam kitab mereka. So, oleh kerana itu sepatutnya mereka mengimani Al-Quran. Sepatutnya mereka tidak boleh menolak Al-Quran. Maka illam yu'minu bihadzal Quran, kalau mereka tak mahu beriman dengan Al-Quran ni, fa innahum lam yu'minu bima fi aidihim minal kutub, maka hakikatnya mereka belum lagi dikatakan mengimani kitab mereka tu. Jadi kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani menolak daripada mengimani Al-Quran, maka sebenarnya mereka belum lagi dikatakan beriman kepada kitab yang ada pada mereka. Kenapa macam tu? Kerana Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, itu semua kitab yang datang daripada Allah. Dan kitab-kitab Allah itu yusaddiqu ba'duha ba'dan, sebahagiannya membenarkan sebahagian yang lain. Injil membenarkan Taurat, Al-Quran membenarkan Injil, membenarkan Taurat dan membenarkan Zabur. Wa yuwafiqu ba'duha ba'dan, dan sebahagiannya menyepakati sebahagian yang lain. So, fada'wal iman bi ba'diha duna ba'd da'wun batilah. Maka kalau ada orang mendakwa dia beriman kepada sebahagiannya dan dia tidak beriman kepada sebahagian yang lain, maka itu dakwaan yang batil. Kalau misalnya orang Yahudi mengatakan, kami hanya perlu beriman kepada Taurat saja, kami tak perlu beriman kepada Injil dan kami tak perlu beriman kepada Quran, itu dakwaan yang batil. Atau misalnya orang Nasrani mengatakan, kami cukup beriman kepada Injil dan Taurat saja, atau dikenali pada hari ini dengan
New Testament dan Old Testament. Ya, kami cukup beriman dengan itu saja, tak perlu kami beriman dengan Quran. Maka itu tidak dibenarkan. Kenapa? Kerana kitab-kitab ni semua datang daripada Allah. Sebahagiannya membenarkan sebahagian yang lain. Ya, sebahagiannya menyepakati yang lain. So, wajib diimani ini semua tanpa terkecuali satu pun. Maka kalau ada orang mengatakan aku beriman kepada sebahagiannya saja, aku tak perlu beriman dengan sebahagian yang lain, maka itu adalah dakwaan yang batil. Oleh kerana itulah kita umat Islam, ya, rukun iman kita supaya betul kita dikatakan beriman, salah satunya ialah beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan Allah tanpa mengecualikan satu kitab pun. Kerana membenarkan sebahagian dan mendustakan sebahagian itu sama sahaja dia mendustakan keseluruhannya. Atau istilah lain, mendustakan sebahagian, ya, dan membenarkan sebahagian yang lain, itu sama dia mendustakan keseluruhannya. Maka kita tak boleh terima sebahagian, kita tolak sebahagian. Kita tak boleh mengimani kitab yang ni tapi yang ni kita tak percaya. Itu kita tidak dikatakan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan dari perintah ini sepatutnya mereka lah orang yang paling awal beriman kepada Quran. Kenapa? Oleh kerana sebelumnya mereka telah menerima kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So ada pengetahuan mereka dan disebutkan dalam kitab mereka. Maka apabila Quran datang, sepatutnya mereka lah orang yang paling awal beriman kepada Al-Quran itu. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengancam mereka dekat sini. Kata Allah Taala, min qabli an natmisa wujuhan fanarudda ala adbariha. Ya. Sebelum kami menyeksa dengan menghapuskan bentuk muka kamu, lalu kami menjadikannya sama seperti rupa sebelah belakang. Ini Allah Ta'ala mengancam mereka, orang-orang ahlul kitab yang tidak mahu beriman kepada Al-Quran ni, min qabli an natmisa wujuhan, sebelum kami menghapuskan wajah kamu. Semua yang di wajah ni kami hapuskan nanti, kata Allah. Mata yang ada ni jadi tak ada, hidung yang ada ni jadi tak ada, mulut yang ada ni jadi tak ada, telinga yang ada ni jadi tak ada. Allah ancam macam tu. Fanaruddaha ala adbariha, sehingga kan ia rata jadi sama seperti sebelah belakang. Sebelah belakang ni kita tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, tak ada telinga, semua bahagian hadapan. Ya. Kenapa Allah Ta'ala ancam sampai macam ni? Allah Ta'ala ancam sampai macam ni, wa hadza jazaa'un bin jinsi ma'amilu. Ini sebagai bentuk balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Kama tarakul haqqa, sebagaimana mereka meninggalkan kebenaran. Wa atharul batil, dan mereka mengutamakan kebatilan. Wa qallabul haqa'iq, dan mereka telah menukar kebenaran-kebenaran. Faja'alul batila haqqan, mereka menjadikan yang batil itu sebagai hak. Wal haqqa batilan, dan mereka menjadikan yang hak itu sebagai kebatilan. Seoleh kerana itulah Allah mengancam mereka akan menghapuskan bentuk rupa wajah mereka sebagaimana mereka menghapuskan kebenaran yang hak yang ada di dalam kitab mereka dan juga yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt. Atau, ini ancaman kedua. Ancaman pertama, Allah hapuskan wajah. Ancaman yang ketiga, ancaman yang kedua, atau kami akan melaknat mereka sebagaimana kami melaknat ashabus sabt,
Ashabus Sabt ni adalah orang-orang Yahudi yang hidup pada masa dahulu, yang mana Allah Ta'ala melarang mereka daripada menangkap ikan pada hari Sabtu, tetapi mereka membuat helah tetap tangkap ikan pada hari Sabtu. Kemudiannya Allah Ta'ala melaknat mereka. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ya, dalam ayat yang lain dikatakan wal khanazir. Allah Ta'ala melaknat mereka menjadi kera. Ya, bahkan ada yang menjadi babi. Para ulama mengatakan yang tua-tua tu berubah menjadi babi, yang muda-muda tu berubah menjadi kera. Walaupun begitu, ayat tersebut difahami ulama dengan dua bentuk pemahaman. Ada yang memahaminya secara hakiki, ada yang memahaminya secara majazi. Kalau yang hakiki tu macam mana? Mereka memahaminya sesuai dengan makna zahir ayat. Allah melaknat mereka menjadi kera atau yang tua-tua menjadi babi, maka yang memahaminya secara hakiki memang Allah ubah bentuk rupa mereka dari rupa manusia kepada kera dan juga babi. Tetapi ada ulama yang memahaminya secara majazi, iaitulah mereka mengatakan sebenarnya Allah tidak ubah bentuk rupa mereka, tetapi Allah Ta'ala melaknat mereka sehinggakan perangai mereka macam kera dan macam babi. Jadi ada dua pemahaman. Ya, kalau ikutkan pemahaman pertama tadi, yang mana mereka mengatakan bahawa Ashabus Sabt ni, orang-orang Yahudi yang cari ikan pada hari Sabtu tu, dilaknat Allah sehingga akan menjadi kera dan sebahagiannya menjadi babi. Mereka kata orang Yahudi yang menjadi kera dan babi itu tidaklah hidup lama dan tidaklah sempat beranak. Tak lama selepas Allah laknat, Allah Ta'ala matikan mereka. Ya, apa yang kita ambil pengajaran daripada sini? Kalau kita perhatikan betapa kerasnya ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang tidak mahu beriman kepada Al-Quranul Karim, terutama kepada mereka golongan Ahlul Kitab yang telah pun mengetahui bahawa Al-Quran ni kitab yang benar. Maka oleh kerana itu, Al-Quran ni satu kitab yang sangat penting untuk betul-betul kita imani. Meninggalkan Al-Quran akan mendatangkan laknat Allah Ta'ala. Sebaliknya, mengimani Al-Quran, mengamalkan kandungannya, akan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mana ayat ni turun, ada daripada kalangan orang Yahudi yang langsung masuk Islam. Diriwayatkan Malik rahimahullah berkata, kana awwalu islami Ka'ab al-Ahbar annahu marra bi rajulin min al-laili wa huwa yaqra'u hadhihi al-ayah. Ada seorang yang bernama Ka'ab. Dia masuk Islam kerana suatu malam dia berjalan, lalu ada seorang lelaki yang sedang membacakan ayat Allah Ta'ala ni. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Ketika mana dia dengar ni, fawada'a kaffaihi ala wajhihi, lalu dia pun langsung meletakkan tapak tangan dia ke wajah dia. Langsung dia pegang wajah dia. Kenapa dia pegang wajah dia? Dia takut kalau Allah Ta'ala sudah mengubah bentuk rupa dia. Kerana Allah mengancam min qabli an natmisa wujuhan, sebelum kami hapuskan wajah kamu tu.
dihilangkan mata, hilangkan hidung, dihilangkan mulut, telinga dan sebagainya. Allah jadikan macam bahagian belakang kamu. Ya. Dia langsung pegang wajah dia macam ni, kemudian dia balik cepat ke rumah, fa aslama, lalu ketika itulah dia masuk ke dalam agama Islam. Dan dia berkata, wallahi, demi Allah, dia kata, laqad khibtu, aku dah takut sangat, alla ablugha baiti, aku tak sampai ke rumah, hatta yatmisa wajhi, sehingga kan Allah Ta'ala menghapuskan wajahku, dia kata. Jadi dia kata dalam perjalanan menuju rumah tu pun, selepas dia dengar ayat ni, dalam perjalanan menuju rumah tu pun, dia dah takut sangat. Dia takut kalau sebelum sampai ke rumah Allah dah menghapus wajah dia. Sebab itulah bila dia dah sampai ke rumah, dia terus mengucap 2 kalimat syahadat, dia masuk agama Islam pada ketika itu, kerana dia begitu takut dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab ni sepatutnya kita contohi. Ya. Ketika mana kita mendengar ayat, semestinya hati kita takut dengan ancaman-ancaman Allah. Kemudiannya kita langsung mengubah sikap kita, perangai kita, perbuatan kita yang tak benar, yang tak baik, sebagaimana yang ditegur oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ka'ab ketika mana dia mendengar ayat ni, dia terus takut. Dia pergi lari balik ke rumah. Sampai rumah dia terus masuk ke dalam agama Islam, kerana dia takut Allah Ta'ala hapuskan wajah dia, sebagaimana Allah Ta'ala ancam pada ayat 47 surah An-Nisa ni. Ya? Baik. Kemudiannya Allah Ta'ala berfirman pada hujung ayat ni, wa kana amrullahi maf'ula, dan ingatlah perintah Allah itu tetap berlaku. Jangan kita ingat ini sekadar ancaman-ancaman belaka saja. Ya. Ada orang kadang-kadang menyangka, oh ni ancaman saja ni, takkan berlaku, dia kata. Ya, ada orang berani mendustakan ancaman-ancaman Allah Ta'ala dengan anggapan bahawa itu sekadar ancaman saja, tak ada tu, tak ada berlaku, dia kata. Allah mengatakan wa kana amrullahi maf'ula, pasti, kerana tidak ada sesuatu yang menghambat Allah ketika mana Allah Ta'ala hendak melakukan sesuatu. Tidak mustahil bagi Allah Ta'ala dapat menghilangkan mata, alis, hidung, mulut, semua bentuk rupa wajah kita ni. Tak ada susah bagi Allah Ta'ala. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk suatu perkara itu, tak susah bagi Allah, cukup dengan mengucapkan kun, jadilah kamu, fayakun, maka itu pasti akan berlaku. Tak ada yang tak mungkin bagi Allah, tak ada yang susah, yang berat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini satu peringatan keras kepada orang-orang ahlul kitab, khasnya secara amnya kepada kita, supaya berimanlah kepada Al-Quran. Jangan kau tolak Quran, apatah lagi engkau sudah tahu bahawa Al-Quran ni kitab yang diturunkan daripada Allah, yang berisikan petunjuk-petunjuk Allah, maka tak patut engkau menolaknya. Dan kalau engkau tetap memilih untuk menolak, bersiap sedialah kamu dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan turun kepadamu di dunia ini sebelum engkau nanti berjumpa dengannya di akhirat. Waliyadzubillah. Baik, kita teruskan ayat 48. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik.
dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang amat besar. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah, pada ayat ini Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada kita bahawa Allah tidak mengampunkan liman asyraka bihi ahadan minal makhlukin, orang yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu daripada makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Amat besar dosa mensyirikkan Allah Ta'ala. Kenapa amat besar dosa mensyirikkan Allah? Kerana orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala itu telah menempatkan kedudukan, telah menempatkan makhluk pada kedudukan Tuhan. Pada masa yang sama, dia menempatkan Tuhan pada kedudukan makhluk. Orang yang mensyirikkan Allah, dia menempatkan makhluk pada kedudukan Tuhan. Kerana makhluk yang dia anggap sebagai Tuhan tu, ya, telah dia posisikan sebagai Tuhan. Misalnya mereka yang menyembah berhala, dia telah memposisikan berhala ini yang hakikatnya makhluk sebagai Tuhan. Bagi mereka yang menyembah haiwan, mereka telah memposisikan haiwan ini sebagai Tuhan. Mereka yang menyembah batu, pokok dan lain sebagainya telah menempatkan makhluk pada kedudukan Tuhan, dan ini satu dosa yang amat besar sehingga kan Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosanya, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi Allah Ta'ala dapat mengampunkan dosa-dosa selain syirik, saghairiha wa kabairiha, sama ada dosa-dosa kecil maupun dosa besar, ya. Maka dosa selain daripada dosa syirik ni Allah Ta'ala dapat ampunkan dengan pelbagai cara, ya. Pertama, misalnya sebab kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka kalau kita melakukan kebaikan, dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Watbi'is sayyi'atal hasanah, ya. Dan sertailah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, tamhuha, ia pasti akan menghapuskannya, ya. Ataupun disebut dalam ayat yang lain di dalam Al-Quranul Karim, ya, bahawa amal kebaikan yang dilakukan dapat menghapuskan dosa. Begitu juga kadang-kadang Allah Ta'ala mengampunkan dosa itu dengan mendatangkan musibah. Musibah apabila seseorang menerima musibah itu dengan sabar, redha dengan ketetapan Allah Ta'ala tu, maka musibah itu dapat menjadi penggugur kepada dosa seperti sakit dan lain-lain sebagainya. Tetapi untuk dosa syirik ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan ampunkan, ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa man yusyrik billah, dan sesiapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, faqad iftara ithman azima, maka sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan dosa yang amat besar, ya. Iftara ithman azima, dosa yang amat sangat besar. Oleh kerana itulah orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala tiada tempat bagi dia di dalam syurga Allah. Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya orang yang mensyirikkan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah telah haramkan bagi dia syurga, wa ma'wahun nar, dan tempat dia adalah api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Apa yang disebut pada ayat ni adalah orang yang melakukan kesyirikan
tak bertaubat. Seandainya ada orang, dia dulu mungkin pernah melakukan kesyirikan kepada Allah, dia menyembah berhala, dia meminta kepada selain Allah, dia percaya dengan tok bomoh atau dia seorang tok bomoh, ya, dia melakukan kesyirikan, tetapi hari ini dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala dapat ampunkan dosa itu. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah taala dapat mengampunkan semua dosa dengan syarat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala secara khas. Dia tinggalkan perbuatan syirik tu, kemudian dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, tidak ada sedikit pun unsur kesyirikan di dalamnya, maka Allah taala akan ampunkan dosa-dosa yang telah ia lakukan pada masa-masa dahulu. Baik, kita teruskan ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik, wahai Muhammad, kata Allah, kepada orang-orang yang membersihkan dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri, memandang suci dirinya sendiri, padahal perkara itu bukan hak mereka. Bahkan Allah jualah yang berhak membersihkan, memuji sesiapa yang dikehendaki Allah, dan mereka pula tidak dianiaya atau dikurangkan balasan mereka walau sedikit pun. Ayat Allah Subhanahu wa taala ni masih lagi ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Kata Allah, alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum, tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad, kau tak rasa pelik tak, hairan tak kepada mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, pada orang-orang ahlul kitab itu, ya, yang mana mereka yuzakkuna anfusahum, memandang suci diri mereka, mensucikan diri mereka atas dakwaan sendiri. Seperti mereka mengatakan, nahnu abna'ullah, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Mereka mengatakan, kami ni anak-anak Allah dan kami ni kekasih-kekasih Allah. Bahkan dengan confident mereka mengatakan, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan ada yang masuk syurga melainkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mensucikan diri mereka, memandang diri mereka suci, memandang diri mereka mulia, ya. Padahal kata Allah, balillahu yuzakki man yasha, padahal hak untuk mensucikan seseorang itu adalah hak Allah, bukan hak kita. Maka daripada ayat ni kita belajar, walaupun pada asalnya ayat ni dikhitabkan Allah, ditujukan Allah Ta'ala kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, kita perlu ambil pengajaran daripada sini, ya. Jangan pernah engkau memandang dirimu sebagai orang suci. Jangan pandang dirimu sebagai ahli syurga. Jangan pandang dirimu sebagai orang saleh. Jangan puja-puji dirimu sebagai orang bertakwa. Kita diperintahkan untuk melakukan amal saleh. Kita diperintahkan untuk bertakwa. Kita diperintahkan untuk mengejar syurga Allah. Tetapi kita dilarang daripada memandang diri kita ini orang yang suci, orang yang sudah saleh, orang yang sudah bertakwa, orang yang pasti menjadi ahli syurga. Dilarang. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum, surah An-Najm, maka janganlah kamu memandang diri kamu suci.
Ya. Kenapa? Kerana dalam bab adakah diri kita ni suci atau tidak, itu bukan urusan kita. Fala ibrata bi tazkiyatil insani nafsah. Tak ada pengaruh apa-apa kalau seseorang mensucikan diri dia. Ada orang kadang-kadang kerana ingin dipuja dan dipuji, kerana ingin mendapatkan kedudukan di sisi makhluk, lalu memuja-muji diri, memandang diri begitu tinggi, memandang diri begitu suci. Ni sekarang ni ada kita temukan manusia-manusia macam ni. Oleh kerana sebahagian mereka memakai pakaian-pakaian simbolik agama, lalu dengan begitu confident memandang diri telah suci. Wal'iyadzubillah. Allah Ta'ala melarang perkara ini. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu memandang diri kamu suci. Berusaha untuk mensucikan diri diperintahkan agama, tetapi memandang diri kita suci tak boleh. Maka man zakka nafsahu aghdaba maulah. Siapa yang memandang diri dia suci, Allah marah dengan dia. Wa man zakahu rabbuhu akramahu wa ja'ala lahul qabul fil ard. Tetapi sesiapa yang Allah sucikan hatinya, sucikan dirinya, maka Allah akan muliakan dia, dan Allah Ta'ala jadikan dia diterima makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang ada di bumi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwaku itu yang takwa. Kerana ada dua perkara yang sentiasa hendak merebut jiwa kita. Satu yang buruk, fujur. Yang kedua takwa. Dua ni sentiasa berebut untuk menguasai diri kita. Satu fujur yang buruk-buruk, satu takwa. So Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkan kepada jiwaku yang takwa tu, jangan yang fujur tu. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku, sucikanlah diriku, kerana engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Bukan kita mensucikan diri kita, bukan kita memandang diri kita suci. Biarlah itu urusan Allah Ta'ala. Adakah kita ini sudah suci? Adakah kita ini sudah bersih? Adakah kita ini sudah sampai ke tahap-tahap makam tertentu? Itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Itu urusan Allah Ta'ala. Kerja kita apa? Abdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berhati-hati membuat gelaran-gelaran yang melampau. Ada orang kadang-kadang kerana nak mensucikan diri atau terlalu mensucikan orang tertentu, lalu membuat lakab-lakab, gelaran-gelaran yang melampau, sehingga kan gelaran itu seolah-olah setelah dia ni adalah orang yang suci. Ya. Jangan tempatkan diri kita pada makom-makom tertentu. Itu bukan urusan kita. Kita dah berada di makom mana, itu bukan urusan kita. Orang yang sudah berada pada makom paling tinggi sekalipun boleh jatuh kepada makom paling rendah, atau sebaliknya. Maka tugas kita hanya mengabdikan diri kita kepada Allah. Lakukan apa yang terbaik yang boleh kita buat. Itu je. Jangan pernah pandang dirimu orang suci, orang bersih, ahli syurga, tak ada dosa dan lain sebagainya. Menempatkan diri pada makom tertentu. Makom saya dekat sini, kalau makom kamu dekat bawah lagi. Itu bukan urusan kita. Dan hindarilah lakab-lakab, gelaran-gelaran yang melampau. Yang mana gelaran itu kadang-kadang difahami sebagai gelaran yang mensucikan diri kita, seolah-olah kita tanpa kekurangan, seolah-olah kita tanpa dosa. Padahal kita manusia ini tidak ada hak untuk mensucikan diri kita ataupun mensucikan orang. Diri kita ini suci ataupun tidak, itu Allah Ta'ala yang menentukan. Allah Ta'ala yang menilai, bukan kita yang menilai.
Dan pada hujung ayat ni Allah mengatakan wala yuzlamuna fatila, dan Allah Ta'ala tidak akan menzalimi mereka walau sedikit pun. Maksudnya orang yang melakukan kebaikan, Allah Ta'ala tidak akan kurangkan kebaikannya, dan orang-orang yang melakukan keburukan, Allah Ta'ala tidak akan menambahkan keburukannya. Apa yang dilakukan, itulah yang akan dibalas Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat setakat itu saja kuliah kita pada subuh ni. Mudah-mudahan apa yang kita bahaskan dari ayat-ayat Allah Ta'ala ni bermanfaat bagi kita, dapat kita fahami dengan baik, kemudiannya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.